Buletin utama 7 Mac. Rakyat Malaysia dikenal pasti terbabit dalam kempen anti kayu balak tropika di Jepun. Sekolah latihan penerbangan mampu menjadi satu lagi sumber pembangunan ekonomi negara. 12 rakyat Malaysia dikenal pasti terbabit dalam kempen anti kayu balak tropika di Jepun. Kegiatan kumpulan itu mengakibatkan Tokyo mengurangkan sepertiga import kayu tropikanya. Sasaran kumpulan itu yang bergabung dengan pihak tertentu di Jepun ialah industri kayu balak Sarawak. Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Encik Loh Hin Ding berkata, Kuala Lumpur, Tokyo dan Kerajaan Sarawak sedang bekerjasama bagi menangkis tohmahan kumpulan itu. Kempen memburuk-burukkan kayu tropika, khususnya dari Malaysia, kini menular di Jepun akibat perbuatan rakyat negara ini sendiri. 12 rakyat Malaysia dikenal pasti menubuhkan apa yang dikenali jawatan kuasa kempen Sarawak dan bergabung dengan kumpulan pendesak di Tokyo untuk menyebarkan fitnah mengenai industri kayu balak di Sarawak. Sejak tahun 1990, mereka menyebarkan pelbagai dakwah di 14 bandar utama di Jepun sehingga mempengaruhi beberapa penguasa tempatan mengharamkan penggunaan kayu tropika. Media masa negara itu turut dipengaruhi untuk menyiarkan rencana memburukkan kayu balak tropika. Encik Loh Hin Ding yang pulang dari Jepun baru-baru ini mendedahkan tindakan kumpulan itu yang membiayai kegiatan mereka dengan mengutip derma dari pelajar dan pertubuhan wanita Jepun. Kumpulan itu menurut beliau menetapkan matlamat menghapuskan import kayu balak ke Jepun sepenuhnya menjelang tahun 2000. Sebagai tindak balas, Kerajaan Pusat dan Kerajaan Sarawak akan mengadakan perbincangan bagi memastikan Tokyo mendapat maklumat tepat dan sahih mengenai industri itu. Pentadbiran Tokyo juga dijemput melihat sendiri keadaan sebenar di Sarawak untuk menilai sama ada hutan negeri itu pupus sebagaimana yang didakwa oleh kumpulan berkenaan. Sekolah latihan penerbangan mampu menjadi satu lagi sumber pembangunan ekonomi negara. Bagaimanapun Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad mengingatkan sekolah seperti itu jangan mengenakan bayaran terlalu tinggi kerana kelebihan yang ada pada mereka hanyalah kos yang murah. Saya harap ini akan menjadi satu industri yang besar kerana sudah tentu jika pelatih datang daripada luar negeri, ini juga merupakan satu cara kita meningkatkan pendapatan kita dan pertumbuhan ekonomi negara kita. Selain daripada itu, kita berharap kita akan menjadi pusat latihan juruterbang yang terkenal dalam dunia. Dan untuk ini harus kita ingat bahawa daya penarik Malaysia ialah kerana kos di Malaysia ini memang lebih rendah daripada di negara-negara lain. Daripada segi ekspertis, mungkin terdapat lebih banyak di negara lain, dan apabila kita memperolehi ekspertis ini, keadaan daripada segi teknologi dan ekspertis adalah sama. Yang membezakan kita ialah kosnya lebih rendah. Beliau berkata sekiranya kos sekolah latihan penerbangan dinaikkan, pelatih asing tidak akan belajar di negara ini dan menjejaskan aliran masuk wang asing. Beliau menambah Akademi Latihan Penerbangan di Melaka dan Kelab Penerbangan tidak dapat menampung permintaan bagi pelatih yang mahukan lesen penerbangan kerana bayaran yang dikenakan berpatutan. Datuk Seri Dr. Mahathir berucap pada perasmian Sekolah Latihan Penerbangan Mufaz Air di Pulau Langkawi. Selepas majlis itu, beliau menaiki sebuah helikopter ujian. Sekolah latihan penerbangan ini akan mengeluarkan lesen penerbangan persendirian dan lesen komersil mengikut peraturan Jabatan Penerbangan Awam Malaysia. Dua jenis pesawat yang akan digunakan adalah Cessna 152 dan Cessna 172. Perdana Menteri kemudiannya melawat satu projek hotel di pulau ini. Apabila siap, Mega Budget Resorts akan mempunyai lebih 1,000 bilik bagi penggunaan pelawat ke Pulau Langkawi. Bercakap kepada pemberita kemudian, Datuk Seri Dr. Mahathir berkata soal membangunkan tanah wakaf adalah perkara yang rumit. Bagaimanapun, beliau berkata tanah itu perlu dimajukan bagi faedah semua pihak.
Soal tanah wakaf ni adalah satu soal yang rumit. Kita tidak boleh tinggal tanah wakaf tu terbiar sehingga bila-bila. Takkanlah pada tahun 2000, 2500, 3000 tanah wakaf duduk macam itu juga. Sedangkan keadaan di sekeliling sudah dibangun mengikut keadaan zaman. Jadi sepatutnya tanah wakaf ini diguna dengan cara yang memberi manfaat. Saya yakin bahawa mereka yang mewakafkan tanah ini tidak berniat untuk dianya menjadi tanah yang tak berguna, tak berhasil. Beliau berkata tanah itu perlu dimajukan, umpamanya bagi kegunaan kediaman atau perniagaan. Ia tidak boleh dibiarkan ataupun digunakan sebagai tempat perkuburan sahaja. Datuk Seri Dr. Mahathir juga berkata beliau yakin pegawai jabatan berkenaan sedar tanah itu tidak boleh dibiarkan sahaja. Perdana Menteri juga berkata Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Sarawak merancang membuat kereta pasang siap atau kit cars secara usaha sama dengan sebuah syarikat Australia. Kita memang mengalur-alurkan, memang pun ini satu daripada projek yang kita cadang dulu, iaitu membuat apa yang dipanggilkan sebagai kit car. Tetapi proposal itu tak berjalan sehingga ini bahawa ada satu proposal yang konkret. Datuk Seri Dr. Mahathir menambah kereta itu tidak akan menyaingi Proton Saga kerana ia untuk pemandu yang inginkan kereta sport. Tarikh penamaan calon pilihan raya kecil kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Payung, Terengganu ditetapkan pada 9 hari bulan April depan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Harun Din berkata jika ada pertandingan, pengundian akan diadakan 21 April ini. Dan mesyuarat SPR, ahli-ahli PR Commission ataupun Suruhanjaya pada pagi ini telah pun menetapkan tarikh penamaan calon dan juga tarikh mengundi. Kita telah menetapkan bahawa tarikh kekosongan yang disahkan berlaku adalah 1 hari bulan April, 1 hari bulan Mac. Tarikh writ pilihan raya dikeluarkan adalah pada 12 hari bulan Mac. Dan tarikh penamaan calon pada 9 hari bulan April 1992 dan tarikh pengundian pada 21 hari bulan April 1992. Pilihan raya kecil Bukit Payung ini diadakan berikutan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu yang mengisytiharkan pilihan raya umum untuk kerusi itu pada tahun 1990 tidak mengikuti undang-undang. Dengan itu, Mahkamah membatalkan kemenangan calon PAS Haji Baharudin Muhammad sebagai adun Bukit Payung. Hakim Datuk Haji Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim memutuskan bahawa SPR telah melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dalam mengendalikan pilihan raya kawasan itu. Dalam mesyuarat SPR pagi tadi, Datuk Harun Din berkata daftar pemilih yang disahkan pada 27 hari bulan Julai 1990 akan digunakan untuk pilihan raya kecil Bukit Payung. Jumlah pengundi di bawah daftar itu ialah seramai 10,059 orang. Maklumat mengenai tempat penamaan calon dan pusat mengundi akan diumumkan oleh Pegawai Pilihan Raya Negeri Terengganu. Pengeluaran kolesterol darah dan tidak menyebabkan darah beku dalam salur darah. Pengarah Bahagian Saintifik dan Teknikal Majlis Promosi Kelapa Sawit Malaysia, Datuk Dr. Augustin Ong berkata, dalam penyelidikan berkenaan minyak kelapa sawit didapati lebih baik dari beberapa aspek berbanding minyak zaitun. Minyak zaitun kini dianggap minyak paling baik bagi kesihatan. Beliau berkata dengan tabiat pemakanan yang seimbang, minyak kelapa sawit mengurangkan risiko masalah kardiovaskular. Mengenai kempen anti kelapa sawit di Amerika Syarikat, beliau berkata Persatuan Kacang Soya Negara itu tidak lagi menjalankan kempen berkenaan. Majlis Promosi Kelapa Sawit Malaysia kini giat memberi maklumat mengenai kebaikan minyak berkenaan kepada pengguna di negara itu. Beliau sebelum ini memberi taklimat mengenai aspek klinikal dan pemakanan minyak kelapa sawit di Universiti Kebangsaan Malaysia yang dihadiri lebih 100 penyelidik dan pelajar.
Kementerian Pertahanan tidak dapat menawarkan gaji lumayan untuk menarik doktor tempatan berkhidmat dengannya. Oleh itu, Pengarah Perkhidmatan Kesihatan ATM, Brigadier Jeneral Dr. Haji Basir Rakim berkata, doktor asing akan diambil untuk mengisi kekosongan. Angkatan Tentera Malaysia dilaporkan menghadapi kekurangan doktor sebanyak 20% daripada keperluannya. Ia telah meminta bantuan Kementerian Kesihatan untuk mengatasi masalah itu, tetapi sambutan daripada doktor tempatan masih dingin. Dr. Haji Basir berkata doktor tempatan tidak berminat berkhidmat dengan ATM kerana faktor gaji. Mereka lebih suka bekerja dengan pihak swasta yang menawarkan pulangan lumayan. Doktor berkenaan juga tidak dapat menyesuaikan diri dengan cara hidup pasukan keselamatan yang terpaksa mengharungi pelbagai cabaran dalam menjalankan tugas. Dr. Haji Basir berkata ATM terikat kepada peraturan kerajaan dan tidak boleh menawarkan gaji dan kemudahan lumayan yang diminta oleh doktor. Bagi mengatasi masalah itu, doktor asing telah mula diambil, terutama dari Bangladesh. Pagi tadi, Dr. Haji Basir merasmikan kursus orientasi untuk kumpulan pertama 5 orang doktor Bangladesh yang akan berkhidmat dengan Angkatan Tentera Malaysia. Permohonan 5 orang doktor Bangladesh lagi ditolak oleh kerajaan kerana masalah kelayakan. Taktik penjaga di pasar yang menggunakan pelbagai helah menipu pelanggan dijejaki oleh pihak berkuasa. Bagi mematahkan kegiatan berkenaan, gerakan mengesan penjaga terbabit secara besar-besaran di seluruh negara dilancarkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Banyak aduan diterima oleh Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna terhadap barangan yang dijual di pasar. Antaranya sukatan yang sengaja ditambah bagi mengaut keuntungan berlebihan. Masalah ini berpunca daripada penggunaan alat timbang dan sukat yang tidak diperakukan. Bahagian penguatkuasa kementerian berkenaan bertindak tegas mengesan peniaga yang tidak bertanggungjawab ini. Menurut pengarah bahagian penguatkuasa kementerian berkenaan, Encik Abdul Jabbar Kamin, gerakan mengesan peniaga berkenaan di ibu negara dilancarkan di Pasar Borong Selayang. 15 peniaga dikesan melakukan kesalahan seperti mana yang diadu oleh pengguna. Bagi memastikan peniaga terus mematuhi peraturan yang ditetapkan, satu lagi operasi disusuli awal pagi tadi. 35 pegawai dari Ibu Pejabat Kementerian Berkenaan dan Wilayah Persekutuan terbabit dalam operasi ini yang diselenggarakan oleh Ketua Bahagian Penguatkuasa Wilayah Persekutuan, Encik Badrul Ahmad. Operasi yang bermula pada pukul 4 pagi ini diadakan secara menyeluruh di semua bahagian ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Peniaga jelas terkejut dengan kehadiran pegawai penguatkuasa di sini kerana operasi sama diadakan hanya beberapa hari lalu. Selepas pemeriksaan selama 2,5 jam, 8 peniaga ditahan. Mereka menggunakan alat timbang dan sukat yang tidak diluluskan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. 6 membayar kompaun RM100, bagaimanapun 2 peniaga lagi enggan mengaku bersalah. Semua alat timbang dan sukat dirampas. Menurut Encik Abdul Jabbar, mereka akan dihadapkan ke mahkamah mengikut Akta Timbang dan Sukat. Mereka boleh dikenakan denda maksimum RM1,000 atau penjara 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Bahagian penguatkuasa akan memperhebatkan gerakan ini di seluruh negara. Perbalahan Armenia-Azerbaijan semakin memuncak. Perkembangan lanjut selepas ini menunjukkan kelembapan peningkatan dalam jualan dan keuntungan masa depan. Mereka juga bercadang untuk mengurangkan perbelanjaan kapital. Apabila sidang belanjawan negara berakhir Mac ini, kebanyakan syarikat akan menyatakan laporan pertama kerugian mereka. Sistem penerbangan Jepun JAL rugi hampir $30 juta Amerika buat pertama kali. Sementara syarikat Sony mencatatkan kerugian $158 juta Amerika di bidang operasi dan keuntungan tahunan menurun 80%. Sementara itu, pelaburan modal di Jepun juga berkurangan. Pasaran saham lembab dan perniagaan juga merosot. Setelah 5 tahun mengalami keadaan ekonomi yang stabil dan melambung, kini tiba masanya ekonomi di Jepun meleset. Sementara itu, syarikat Jepun enggan melabur dengan syarikat Amerika Syarikat. Kapal bantuan PBB yang membawa bekalan makanan dan perubatan ke Somalia terpaksa berpatah balik ke Kenya. Langkah itu menurut kapten kapal kerana pelabuhan Mogadishu dihujani peluru dan bom.
Tindakan itu juga menggagalkan gencatan kuasa yang diusahakan PBB yang berkuat kuasa 2 hari lalu. Manakala kebuluran semakin bertambah buruk di Somalia. Pelarian dari Mogadishu kini berhadapan dengan masalah kebuluran. Selain itu, mereka diancam maut akibat perang saudara yang meletus di Somalia. Beberapa bantuan makanan yang disumbangkan tidak tiba di negara ini kerana disekat oleh pihak tertentu, menyebabkan penduduk menghadapi masalah kebuluran. Tidak saja kaum lelaki, malahan wanita dan kanak-kanak terpaksa berjuang dengan maut akibat kekurangan makanan. Seorang pekerja Palang Merah Antarabangsa, Dominic Sikak, berkata keadaan di sini semakin genting. Bekalan makanan Kesatuan Eropah EC mula tiba di lapangan terbang Albania. Sebelum itu, Duta Itali mengecam cara EC bertindak berhubung krisis itu. Turut membantu mengeluarkan bantuan di lapangan terbang Dures ialah tentera Itali. Lebih 3,000 tan bekalan makanan tiba setiap minggu melalui 6 kapal. Kapal pertama yang tiba ialah Alba melalui Montenegro, Itali. Kapal ini membawa 650 tan tepung. Itali membekalkan bantuan makanan sehingga 1 Mac apabila perjanjian mereka dengan kerajaan Albania memberhentikan bantuan dan diambil alih oleh EC. 4 terbunuh sejak pergelutan kekurangan makanan berlaku minggu lalu di Bandar Progradec dan 3 bandar di selatan Tirana. Awal minggu ini, penceroboh menyerbu bangunan simpanan makanan di barat Libzaret, 100 km dari Tirana. Penduduk Albania berjumlah 3 juta kini menghadapi masalah kekurangan makanan. Duta Itali ke Albania, Tokato Kadili, berkata EC sepatutnya bertindak dengan lebih kerap dan menyumbangkan bantuan makanan lebih daripada yang ditetapkan. Kemboja bukan sahaja dilanda masalah ekonomi dan politik, malah pelbagai masalah lain. Antaranya, pusat kesihatan akhlak di Phnom Penh kini kosong akibat pembunuhan seorang doktor di pusat berkenaan. Doktor itu dibunuh di bawah pemerintahan Khmer Rouge. Sehubungan itu, anggota pendamai PBB kini bersedia untuk berlepas ke Kemboja. Penduduk yang mengalami tekanan jiwa akibat pemerintahan Khmer Rouge ditempatkan di sini. Pembunuhan doktor ini menyebabkan pusat itu kosong dan penghuninya berkeliaran di luar bandar. Hanya Sami Buddha yang menjaga mereka dan sentiasa memberi nasihat bagi mengembalikan semangat mereka. Majlis pemerintahan pelbagai parti yang baru tidak membantu. Mereka mengadakan propaganda berbentuk poster anti-Pol Pot, satu cara bagi penduduk meluahkan perasaan benci mereka terhadap Khmer Rouge. Kerosakan yang disebabkan oleh virus komputer Michelangelo tidaklah sehebat yang dipertikaikan. Sehingga kini 80 juta komputer menjadi mangsa Michelangelo. Kebanyakan daripada komputer yang diserang virus ini tidak menghadapi kerosakan yang serius. Virus itu menyerang komputer di pejabat, antaranya agensi kerajaan dan syarikat besar. Ini menyebabkan kuasa siasatan syarikat teknologi tinggi terganggu. Pemilik komputer persendirian di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia dinasihatkan supaya berhati-hati. Afrika Selatan adalah negara yang teruk dijangkiti virus itu. 1,000 komputer membabitkan 500 syarikat dijangkiti. Gedung farmasi disebut paling sering dijangkiti virus kerana kekerapan berkomunikasi. Pengerusi Persatuan Industri Virus Komputer Amerika Syarikat, John McAfee berkata 10,000 komputer seluruh dunia dijangkiti penyakit ini. Di Jerman pula, 80 komputer dijangkiti virus. Satu daripada syarikat terbabit mengalami kerosakan teruk, membabitkan 75 jentera. Sementara di Britain, unit jenayah Scotland Yard sedang mengawasi perkembangan virus ini. Sehingga kini hanya 1 kerosakan dilaporkan. Virus ini dikesan di utara Eropah tahun lalu. Ramalan cuaca esok. Pada sebelah pagi, mendung dan kadangkala hujan di kawasan pantai Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Tempat-tempat lain di Sabah dan Sarawak cerah. Pada sebelah petang, hujan atau ribut petir di Johor, Negeri Sembilan, Selangor, pedalaman Kelantan, Terengganu dan Pahang. Manakala hujan panas di bahagian Kuching, Samarahan, Seri Aman, Serike dan Sibu, Sarawak serta bahagian pedalaman Sabah. Tempat-tempat lain cuaca cerah. Berikut cuaca beberapa bandaraya utama.
Saksikan kejohanan tenis Virginia Slims. Teruskan bersama Buletin Utama. Kejohanan tenis Virginia Slims di Florida. Gabriela Sabatini melayakkan diri ke pertandingan suku akhir apabila menewaskan Chanda Rubin. Kejohanan itu menawarkan hadiah $550,000 Amerika. Rubin berusia 16 tahun adalah pemain ke-94 dunia. Rubin berjaya mengekalkan 4 match point sebelum Sabatini, pemain kedua dunia, menguasai permainan. Sabatini yang jauh lebih matang daripada Rubin menewaskan Rubin tanpa halangan yang hebat. Dengan itu, sekian Buletin Utama. Dan selamat sejahtera.